Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi saya Muhammad Fatkul Rozak, dan kali ini saya ingin membentangkan tentang dapatan kajian berkaitan emosi pelajar di kalangan pelajar sekolah. Emosi di kalangan pelajar sekolah, itu yang betul. Jadi, antara dapatan yang ingin saya perbincangkan ialah yang pertama ialah punca. Punca masalah emosi pelajar di sekolah. Jadi, senang cerita, saya rangkumkan semua. Punca emosi pelajar itu bergantung kepada bagaimana persekitarannya. Apa yang saya katakan ini ditulis dalam buku Daniel Goleman yang bertajuk Emotional Intelligence. Dia menyatakan bahawa persekitaran adalah pusat yang di mana seseorang itu mendapatkan pengaruh emosi, dan emosi juga adalah pusat yang di mana ia akan memberi pengaruh kepada seluruh tubuh badan kita. Jadi sekiranya pengaruh daripada luar itu datang dalam keadaan yang tidak baik, maka emosi juga akan berada dalam keadaan yang tidak baik, dan ia akan memberi kesan buruk kepada seluruh badan kita. Sebagai contoh, kita punya masalah bersama kawan. Jadi emosi kita ketika itu terganggu, dan dalam masa yang sama kita akan tidak dapat berfikir dengan jernih, dan kita tidak dapat membuat keputusan dengan keputusan yang baik. Itu dia, itu sebabnya. Jadi saya kongsikan sedikit hadis yang berbunyi, jika kamu berkawan, hadis atau kata-kata hikmah daripada kitab lama, dia tulis bahawa apabila kamu berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, maka kamu akan dapat wanginya. Dan apabila kamu berkawan dengan orang yang membuat besi, maka kamu akan dapat bau besinya. Ini membuktikan bahawa persekitaran adalah main point, point penting dalam pembentukan emosi dalam diri. Okey, jadi itu adalah dapatan yang pertama. Dan dapatan yang kedua ialah pengaruh emosi pelajar itu akan memberi kesan terhadap pelajar-pelajar yang lain. Jadi kenapa saya kata macam ini? Ia boleh mengganggu emosi dan juga motivasi pelajar-pelajar yang lain. Saya ambil contoh. Ali mempunyai masalah bersama keluarganya. Ali melihat keluarganya bergaduh. Jadi emosi Ali sebelum ke sekolah sudah terganggu kerana melihat ibu bapanya bergaduh. Apabila sampai di sekolah, dia dalam keadaannya, dia mengganggu emosi dirinya sendiri. Dia dalam keadaan yang tidak boleh terima pergaduhan ibu bapanya, hadir ke sekolah dengan keadaan yang tidak baik. Jadi apabila masuk ke dalam kelas, dia akan hubungan komunikasi antara dia, Ali, dan kawan-kawannya akan terganggu. Jadi itu secara tidak langsung akan memberikan kesan terhadap emosi kawan-kawan yang lain, dan juga motivasi kawan-kawan yang lain untuk terikut dengan emosi yang Ali ada. Contohnya, Ali masuk, sekali tiba-tiba Abu datang bergurau kasar dengan Ali. Dalam yang selalunya Ali boleh menerima gurauan kasar itu, dengan emosi yang tidak stabil, Ali tidak dapat menerima dan lantas memukul Abu. Dan emosi yang Ali lanturkan itu melalui perbuatan yang memukul itu diterima oleh Abu, dan juga Abu akan mempunyai emosi yang sama. Jaranglah apabila kita dipukul kita tidak membalas, jarang. Mungkin ada, tetapi dalam situasi ini Abu tidak dapat mengawal emosinya. Jadi emosi Ali itu terpampar ataupun terikut ataupun disertai mengalir ke dalam emosi Abu juga. Abu tidak dapat menahan emosi dan dia berada dalam keadaan emosi yang marah, dia juga memukul. Dan itu juga diikuti dengan kawan-kawan yang lain yang juga backup lah, senang cerita. Itu menunjukkan bahawa emosi Ali itu mempengaruhi emosi kawan-kawan di kelas. Kerana apa saya kata ia juga akan mengganggu motivasi kawan yang lain. Bayangkan kalau Ali dan Abu bergaduh, apakah kawan-kawan yang lain di dalam kelas boleh belajar? Jawapannya memang tidak. Kerana apa? Kawan-kawan yang lain akan terganggu melihat pergaduhan antara Ali dan Abu diikuti dengan kawan-kawan yang lain. Jadi di situ, emosi seorang pelajar itu sememangnya mampu mempengaruhi kawan-kawan yang lain. Malahan juga ia sebaliknya.
bukan Ali yang mempengaruhi emosi yang tidak baik itu, malahan Ali juga mudah untuk dipengaruhi. Ali juga mudah untuk dipengaruhi dengan pelbagai perbuatan yang negatif. Ini membuktikan bahawa emosi yang tidak stabil ini akan berada dalam keadaan yang boleh menerima apa-apa sahaja yang tidak baik dalam dirinya. Boleh faham? Okey. Dan dapatan yang ketiga ingin saya terangkan ialah emosi guru memberi kesan. Boleh memberi kesan terhadap emosi pelajar. Jadi, saya tidak sambung cerita Ali. Saya tangguhkan dulu cerita Ali. Saya ambil contoh Cikgu Samsudin. Bukan nama sebenar. Saya ambil contoh saja. Cikgu Samsudin mempunyai masalah bersama isterinya di rumah. Ataupun Cikgu Samsudin tidak dapat tidur pada waktu malam. Kerana mungkin keadaan bising atau segalanya. Jadi, Cikgu Samsudin datang ke sekolah dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Tapi dengan niat yang dia akan membaiki emosinya apabila masuk dalam kelas. Tapi apabila perkara itu tidak dapat dibuat dengan tidak dapat ditahan oleh Cikgu Samsudin, dia akan menjadikan emosi dia itu menjadi tingkah laku yang tidak dapat dikawal. Saya bangkit balik cerita si Ali tadi. Cikgu Samsudin mempunyai masalah di rumah. Di manakala Ali juga mempunyai masalah di rumah. Kisah Ali tadi, dia bergaduh dengan Abu dan menyebabkan kawan-kawan yang lain terganggu. Cikgu Samsudin datang ke kelas melihat Ali dan Abu bergaduh. Dan apa reaksi Cikgu Samsudin ketika itu? Dengan emosi yang tidak stabil, apa yang dia buat? Pasti dia akan marah. Dia akan menerima emosi dari Ali dan bercampur dengan emosinya dia. Dia akan merasa yang keadaan yang tidak selesa. Jadi dia akan marah Ali dan Abu. Dan apabila dia marah, adakah dia marah dalam keadaan tersenyum? Kalau dalam keadaan emosi yang tidak stabil, jarang sekali marah dalam keadaan tersenyum. Itu susah. Jadi dia akan berleter. Macam saya ni berleter. Dia akan berleter. Dan apabila dia berleter, bukan kepada dua orang tadi. Dia akan berleter kepada semua pelajar di kelas. Jadi, secara tidak langsung, emosi itu tadi akan pergi ke sekeliling kelas itu. Emosi kawan-kawan yang nak belajar semua terganggu. Emosi Ali dan Abu terganggu. Dan emosi cikgu juga terganggu. Jadi, saya juga suka untuk nyatakan bahawa pembelajaran berlaku antara guru dan murid. Pastinya, guru mempunyai kaedah pengajaran, murid juga mempunyai cara penerimaan pembelajaran. Sekiranya dua-dua komunikasi ini tidak berjalan dengan baik disebabkan emosi yang tidak stabil, maka adakah pembelajaran dapat diteruskan? Tidak semestinya. Jadi itulah dapatan kami berkaitan dengan emosi pelajar di sekolah. Jadi emosi itu berpunca daripada sekitaran, dibawa ke sekolah dan memberi pengaruh kepada kawannya, kepada kawan dan juga kawan yang kepada guru. Seperti itu. Jadi saya juga ambil dari buku Guru Seorang Mentor yang ditulis oleh Muhammad Azhan. Cik Muhammad Azhan. Dia menceritakan bahawa guru perlu memainkan peranan dan profesionalism. Kerana apa? Guru bukan sahaja untuk mengajar subjek mata pelajaran. Tapi guru perlu melakukan kerja di luar bidang itu. Guru sebagai pembimbing, mentor, role model, semuanya guru. Jadi apabila guru datang ke sekolah dalam keadaan emosi tidak stabil, maka apakah yang diterima oleh murid-murid? Jadi jelas bahawa dapatan yang kami dapat ini ialah tentang berkaitan emosi puncanya dan juga pengaruh yang akan memberi kesan kepada kawan-kawan dan murid-murid itu tadi dan guru itu tadi. Itu saja daripada saya, dan selepas ini akan ada kawan saya yang akan meneruskan tentang perbahasan dapatan keempat, lima, enam dan tujuh. Terima kasih. Assalamualaikum.